KPM. Aduh. Aduh. Hausnya. Haus air. Air. Mana air ni? Kenapa ni? Suara mana tu datang? Cikgu. Ya. Saya nak air, cikgu. Saya kehausan, cikgu. Saya satu hari sehari suntuk tak minum air lagi, cikgu. Air, Kebetulan cikgu memang bawa air. Jadi kamu nak minum air? Tapi sebelum itu saya tahu mungkin ada sesuatu di orang kata dekat air tu kan. Tak ada. Di luar botol tu cikgu. Di luar Sebab itu botol, ya. kita kena buat SOP terlebih dahulu. Ya, betul. Alright, cikgu sini cikgu. Cikgu, haus ni cakap pun haus. Cepat sikit kita buat. Saya bagi sign language lah. Okey. Okey, dan diikuti dengan saya pula. Alright, bukan apa cikgu kan. Haus juga. SOP kena jaga. Sentiasa mencuci tangan cikgu kan. Betul. Dan untuk memberikan keselesaan kepada cikgu, kita boleh buka kita punya pelitup muka untuk memberikan keselesaan kepada cikgu sewaktu cikgu mengajar nanti. Dan selepas itu letakkan di tempat yang sama seperti ziplock ataupun kalau tak ada ziplock boleh je letak dekat kita punya blazer. Tapi pastikan bersih. Okey, cikgu letak dulu dalam tu, cikgu. Boleh. Okey, cikgu dah letak. Cikgu boleh letakkan dekat atas. Okey, dah. Cikgu, air tadi mana, cikgu? Air. Ya Allah, terima kasih, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air sekejap, cikgu. Silakan. Cikgu, terima kasih kerana menyelamatkan badan saya daripada dehydration, cikgu. Terima kasih, cikgu. Tapi kan, cikgu, kita naik balik sama-sama. Okey. Mungkin ramai yang macam tertanya-tanya kan, apa kena mengenai dengan saya? Haus, lepas tu minum air tiba jadi macam segar balik. Cikgu, ada kaitan ke antara air dan juga badan kita? Sebelum itu, mesti ramai macam tertanya-tanya, siapakah penyelamat ini? Siapakah bidadari ini? Jom kita tengok dulu bidadari hari ini. Dia bidadari hari ini, Cikgu Mardiana. Ya, tersasul-sasul saya. Cikgu, kita tahu kalau setiap kali kita melihat Didik TV kan, ada je muka cikgu, ini mesti nak ajar mengenai subjek biologi. Betul ke, cikgu? Betul, Akmal. Alhamdulillah. Dan saya pasti ramai juga yang tertanya, apa sebenarnya gimmick yang saya cuba nak lakukan tadi? Kan? Apa kena dengan minum air, dengan badan kita, dengan juga biologi? Wahai Cikgu Mardiana. Ya, Akmal. Ya. Bila Akmal tadi datang ke set dengan gimmick haus tu sebenarnya, apabila kita haus, itu telah pun menunjukkan isyarat badan kita, macam Akmal tadi menggunakan perkataan yang sangat tepat, dehidrasi. Okey. Kerana Akmal, dalam sel kita, komposisi airnya merangkumi 70%. 70%, Ya. Nampak tak? Sebab itulah kita kena minum air setiap jam. Bergantunglah kan? Bergantung sebenarnya lah kan. Ya, betul. Tapi cikgu, hari ini sebenarnya apa yang kita nak sentuh sebab dalam subjek biologi? Sebab kita tahu dalam biologi ni macam-macam subjek yang kita akan belajar. Tapi terutamanya untuk hari ini, wahai Cikgu Mariana, apa yang kita akan belajar selama 1 jam ini nanti, cikgu? Terima kasih, Akmal. Biologi tentunya tentang benda hidup, kan? Betul. Okey, jadi topik hari ini yang kita akan fokuskan ialah tentang komposisi kimia di dalam sel, iaitu bab 4, tingkatan 4. Bab 4, tingkatan 4 iaitu komposisi sel. Ya, betul. Okey, itu yang kita akan belajar lah, cikgu. Boleh cikgu tambah lagi? Silakan, cikgu. Kalau Akmal tengok sebelah kanan Akmal, jadi itulah perkara yang kita sebenarnya apa yang kita akan pelajari dalam bab 4 ini tentang air, karbohidrat, protein, lemak dan juga asid nukleik. Tapi Akmal, hari ini kalau Akmal tengok, kita akan fokus pada salah satunya sahaja, iaitu karbohidrat. Oh, karbohidrat. Bukan air, cikgu. Bukan air. Saya tersalah tunjuk. Yang ini, cikgu. Ya, betul, Akmal, karbohidrat. Cikgu, ini ke yang ramai orang cakap, kalau banyak sangat orang kata karbohidrat ni kan, dalam badan tak elok sebenarnya, cikgu? Adakah betul atau salah sebenarnya?
Nanti semasa segmen akhir sekali cikgu akan ulas. Dia tunggu. Dia nak bagi surprise. Sebab Akmal tentang air tadi, boleh cikgu nak tambah? Ya, silakan. Akmal tahu tak berapa keperluan air dalam tubuh kita, tubuh seseorang? Berapa yang kita perlukan air, Akmal? Okey, seingat saya lah kan sewaktu apa yang cikgu ajar dekat saya, dia kata satu hari sekurang-kurangnya kena minum 3 liter. Betul ke cikgu? Cikgu? Okey, cikgu nak pergi mana tu cikgu? Cikgu? Itulah cikgu ada bahan sikit nak tunjuk ni. Bila Akmal kata 3 liter, sebenarnya itu tepat dan kurang tepat. Okey. Kerana dia bergantung kepada tubuh badan seseorang. Di sini cikgu ingin berkongsi formula yang tepat untuk mengira keperluan air seharian dalam tubuh setiap individu ikut saiz badan masing-masing. Jadi setiap kilogram berat badan kita darabkan dengan 0.033 dan nilai tersebut dalam unit liter, Akmal. Ini yang terbaik untuk keperluan air tubuh badan manusia. Baik, cikgu, contohlah kalau macam berat badan saya lah 50. Okey, contoh. Contoh kan 50. Cikgu, kita jangan jujur sangat kadang-kadang cikgu. Kita tak boleh beritahu. Okey, maksudnya 50 kali 0.033 tadilah cikgu? Ya, betul, Akmal. Okey, dan kita dapatlah berapa jumlah liter yang kita seharusnya diambil untuk satu hari. Betul. Cikgu, saya dah kira-kira dah 50 kali semua tu berapa, cikgu? Kita kena minum sekurang-kurangnya dalam 4.5 liter. Untuk saya? Untuk Akmal, ya. Sebab itu, cikgu, saya nak pergi minum air sekejap. Kita nak berhenti rehat dulu. Anda sebenarnya ke mana? Selepas ini dalam Mahir bersama dengan saya dan juga Cikgu Mardiana. Cikgu, izinkan saya nak pergi beli air sekejap. Silakan. Cikgu nak air? 1. Okey. Cikgu, saya rasa saya macam banyak minum air lah, cikgu. Cikgu, saya pergi tandas sekejap boleh tak? Sempat tak? Macam tak sempat je kan? Ya, nak mula dah. Nak mula, bukan nak mula. Dah mula dah, cikgu. Masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya, Akmal Rizie dan juga Cikgu Mardiana. Baik, hari ini sebenarnya kita nak belajar subjek biologi di dalam, iaitu komposisi kimia dalam set. Mungkin ramai yang tertanya-tanya kan, apa sebenarnya komposisi kimia? Yang tadi cikgu ada terangkan, yang mana hari ini sebenarnya kita nak fokuskan iaitu karbohidrat. Betul, cikgu? Betul. Okey, cikgu. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita. Silakan, cikgu. Okey. Jadi Akmal, sekarang apabila kita melakukan ataupun kita mengendalikan aktiviti dalam makmal, maka perkara utama ialah keselamatan. Itu yang paling penting sebenarnya, ya, cikgu. Keselamatan. Ya, Akmal. Jadi cikgu tengok Akmal, cikgu pun dah menyarungkan kod makmal. Kan? Ini memang sepatutnya sentiasa menjadi amalan kita apabila mengendalikan radar-radar eksperimen dan bahan-bahan kimia. Dan ada sarung tangan. Silakan, Akmal. Okey. Baik, kita akan pakai sarung tangan ini. Cikgu, saya ada tengok juga yang mana kita juga kena pakai itu apa? Goggle. Okey, betul, Akmal. Goggle memang kita pakai apabila kita mengendalikan bahan kimia kerana dikuatiri bahan kimia tadi terpercik dan boleh mencederakan mata kita. Tetapi pada hari ini oleh kerana kalau murid-murid di rumah dan Akmal nampak kita mengendalikan api, jadi kita tidak akan melakukan di sini. Kita akan ada video yang akan disertakan. Cikgu hanya akan menerangkan bahan saja, maka goggle tidak perlu dipakai pada hari ini. Okey, baik. Tapi ingat ya, apa-apa pun kita nak buat eksperimen kan di makmal kan, benda-benda keselamatan ini sangat-sangat kita kena utamakan. Betul, cikgu ya? Okey, seterusnya, cikgu. Okey. Jadi pada segmen sebelum tadi cikgu dah terangkan fokus pada hari ini ialah tentang 4.2.2 iaitu karbohidrat.
Karbohidrat. Okey. Cikgu belum lagi menerangkan apa yang kita ada kat depan Akmal. Okey. Cikgu nak menerangkan dulu atau memperkenalkan sedikit tentang apakah karbohidrat. Ya? Okey, karbohidrat sebenarnya Akmal, karbohidrat ni dah dipelajari awal masa tingkatan 2 dan awal lagi semasa sekolah rendah. Pun kita dah belajar? Ya. Lebih awal lagi. Baik. Cuma hari ini, apa yang cikgu ingin terangkan ialah jenis-jenis karbohidrat. Baik, ini dia. Kalau anda dapat lihat, inilah dia antara jenis-jenis dia. Yang itu apa tu cikgu yang pertama? Okey, jadi kalau Akmal tengok jadual yang pertama menerangkan tentang jenis yang pertama iaitu monosakarida. Mono bererti satu, sakarida bererti molekul gulanya. Jadi sebenarnya Akmal, monosakarida ini gula paling ringkas. Gula paling ringkas di dalam karbohidrat tersebut. Ya, dan yang pentingnya ialah yang kedua ini apakah jenis-jenis. Sebab kadang-kadang sebagai pengguna apabila kita melihat pada label sesuatu bahan, maka kita perlu tahu yang jenis manakah terdapat di dalam kandungan makanan yang kita nak beli tadi. Contohnya kalau beras cikgu, nasi. Ya. Kan setiap orang kata nasi tu kan ada gula terkandung kan. Itu adakah yang jenis itu cikgu apa Monosakarida. Monosakarida. Yang itu ke atau yang lain sebenarnya? Yang lain. Biar cikgu terangkan semua ya Akmal. Okey. Saya terjam ke depan lah. Akmal pelajar cemerlang. Alhamdulillah. Okey. So, cikgu boleh seorang-seorang Saya keluar dulu. Okey, baiklah. Monosakarida ada 3 jenis iaitu glukosa, fruktosa dan juga galaktosa. Galaktosa. Jadi apabila kita telah pelajari nama-namanya, kita nak tengok contoh dan sumbernya Akmal. So untuk glukosa kebanyakan boleh diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Bila kita makan buah je Akmal, kita rasa manis, maknanya ada glukosa di dalamnya. Ataupun dipanggil glukos. Yes. Ya. So kenapa kita kena tahu nama-nama ni semua Akmal? Sebab dalam label makanan dia akan menggunakan istilah-istilah yang begini. Okey. Jadi yang kedua ialah fruktosa. Fruktosa kebanyakan dalam buah yang berasa manis Akmal. Dan madu Ya, madu kan manis? Betul. Ya, jadi tu fruktosa. Okey, kemudian kita ada galaktosa. Galaktosa ini khas gula paling ringkas di dalam susu. Alright. Jadi apakah cirinya? Ciri-ciri bagi monosakarida berasa manis maknanya macam mana murid-murid di luar sana boleh tahu adakah glukosa terkandung dalam sampel makanan ataupun bahan yang dirasai itu ialah ia manis. Apabila kita larutkan dalam air, ia melarut. Ia terdiri pada gula penurun. Ianya ialah karbohidrat paling ringkas dan seterusnya ia boleh menghablo. Kalau murid-murid pernah tengok ada serbuk glukosa. Ada. Glukos kan Akmal nampak gaya orang bersukan jadi mungkin pernah kan ada serbuk glukosa. Jarang tahu cikgu nak puji saya. Ya? Mama cikgu semua tak nak puji saya. Saya tak tahu kenapa. Cikgu je. Okey, yang kedua ialah disakarida. Kalau mono sekarang di mana bermakna dua. Dua Ya, dua. Okay. Jadi jenis-jenisnya ialah kita ada maltosa, sukrosa dan laktosa. Galaktosa dua bergabung menjadi laktosa susu. Maknanya Akmal, kalau belakangnya ada laktosa, galaktosa dan laktosa dia berkait dengan susu. Betul. Okey. Okey. Jadi dalam kumpulan disakarida, sukrosa satu-satunya ialah gula bukan penurun. Okey, apakah contoh sumber? Maltosa terdiri daripada gula malta iaitu daripada Bali. 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 Okey. Holik. Ya. Minuman holik. Kaya dengan tenaga. Cikgu, kau boleh kita jangan sebut nama brand cikgu. Malta. Malta. Ya. Malta pun nama brand juga. Tapi kita tukar-tukar sikitlah. Bali. Macam kalau tu kita sebut je ho ho ho. Terima kasih Akmal mengingatkan ya. Okey, yang kedua ialah sukrosa daripada tebu. Semuanya daripada tebu. Ini yang kita guna kat rumah tak Akmal. Yang serbuk gula pasir tu. Okey. Very common. Itu paling biasa Okey. Yang terakhir macam Akmal tanya tadi tentang beras nasi tadi. Beras nasi. Ya, okey. So itu ialah yang paling panjang rantaiannya ialah polisakarida. Ada 3 jenis. Kita ada kanji daripada tumbuh-tumbuhan, kita ada glikogen. Glikogen ialah masih karbohidrat tapi simpanan di dalam haiwan. Kita ada selulosa. Ini ialah dalam
dinding sel juga terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Sifatnya Akmal tidak manis. Kalau kita makan nasi manis tak? Kalau letak kicap dia manis, cikgu. Kicap manis. Tanpa manis. kicap tak manis. Tanpa kicap dia rasa macam tawar, macam kita makan bubur. Iya, betul. Tapi saya rasa mungkin ramai pelajar-pelajar ini nak tanya kepada cikgu kan. Antara ketiga-tiga jenis apa ni orang kata karbohidrat ni kan cikgu kan. Ya. Mana sebenarnya yang bagus, cikgu? Adakah monoso yang itu ataupun yang ini ataupun yang last kali itu, yang polis tu, cikgu? Okey, ini soalan yang sangat baik daripada Akmal kita ya murid-murid. Sebenarnya apabila kita ada 3 jenis, kita telah pelajari 3 jenis karbohidrat dan kita tahu karbohidrat memberikan tenaga yang paling utama bagi sel kita untuk melakukan respirasi, Akmal. Jadi yang manakah kita patut ambil? Okey, jadi kalaulah kita tengok monosakarida, sebenarnya ini akan berikan tenaga paling cepat. Bukan paling banyak. Baik. Paling cepat. Paling cepat. Ya. Okey, itu. Yang ini, cikgu? Manakala diikuti disakarida dan polisakarida. Jadi Akmal, kalau Akmal nak ada aktiviti berat, aktiviti berat, contohnya maraton, maka sebelum melakukan maraton, mesti ambil gula ringkas. Dan mungkin dalam bentuk minuman, glukosa, power gel. Dan kalau pula sebelum kita ada karbolot, kan? Karbolot, itu berjam-jam sebelum maraton tadi. Sebab dia memberikan tenaga yang banyak. Baik. Cikgu, dengan kata kita ada eksperimen ni, cikgu. Betul. Cikgu nak kongsikan kepada kita semua. Apa dia tu, cikgu? Okey, eksperimen hari ini khas untuk bab komposisi kimia, tajuk karbohidrat 4.2.2 ialah tentang membezakan atau kita kena mereka bentuk, Akmal, eksperimen yang boleh membezakan gula penurun dan gula bukan penurun. Jom kita buat, cikgu. Boleh. Okey. Yang pertama. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok radas yang kita nak gunakan dahulu. Alright, di sini kalau Akmal tengok, bahan yang kita nak uji, kita ada glukosa. Glukosa, okey. Glukosa tadi dalam kumpulan mana, Akmal? Kumpulan yang first tu, cikgu. Pandai, memang cemerlang ni dia ni. Okey, kemudian kita ada di sebelah glukosa, kita ada kanji. Kanji. Okey. Bergerak pula. Sekarang ni, kanji ni, Akmal tengok baik-baik. Akmal nampak dia jernih ke ataupun berkeladak? Saya boleh tunjuk sikit. Dia macam berkeladak, cikgu. Okey, jadi kan kanji kita tak kata larutan, Akmal. Kita panggil ampayan. Ampayan. Ini contoh polisakarida di mana dia tidak larut, kan? Kita dah bincang. Ya, betul. Jadi kita panggil ampayan. Dan ampayan kita tak uji hari ni, cuma cikgu nak tunjuk saja. Tunjuk saja. Cikgu nak kongsikan kepada kita semua. Dan ini kita ada sukrosa. Yang warna biru, cantik kan biru? Akmal suka warna biru tak? Saya sangat suka, cikgu. Okey. Jadi namanya larutan Benedict. Ini merupakan reagent. Reagent ini murid-murid kita gunakan untuk menguji sesuatu. Alright. Dan ada hujung sekali, cuba Akmal tolong angkatkan sikit. Boleh, cikgu. Baca sikit, Akmal. Ini adalah dipanggil, nampak tak? Asid hidroklorik. Ini dah asid hidroklorik. Okey, apa ni asid hidroklorik ni, cikgu? Okey, asid hidroklorik, Akmal, sebenarnya asid yang paling biasa kita gunakan. Dan khas untuk eksperimen hari ini, kita gunakan asid hidroklorik cair sahaja. Okey. Baik, ini antara bahan-bahan dia. Bahan-bahan, sekarang tengok radas pula, ya. Okey, radas ni, Akmal, kita ada kasa dawai. Kasa dawai ni kita akan gunakan apabila kita melakukan pembakaran. Untuk mengelakkan sentuhan langsung dengan radas kita, mengelakkan retak dan sebagainya. So kita ada tungku kaki 3 sebagai alas tempat meletakkan bahan kaca kita. Kita ada penunu Bunsen. Okey, penunu Bunsen. Seterusnya kalau di depan tu kita ada silinder penyukat. Alright. So kita ada bika. Okey, cuma Akmal, cikgu nak memberitahu Akmal dan juga murid-murid di luar, sebenarnya bika bukanlah alat untuk menyukat. Ya murid-murid, kerana bika hanya boleh memberikan anggaran sahaja. Alright, sebaliknya kita ada silinder penyukat. Silinder penyukat. Ini banyak pelajar yang buat kesilapan lah sebenarnya, cikgu, kan? Sebab beranggapan bika boleh memberikan ataupun digunakan sebagai radas penyukat. Salah tak, Akmal? Baik, patutlah hari itu saya fail. Now I know why. Okey, baik, cikgu. Alhamdulillah, dah tahu sekarang kan? Alhamdulillah. Okey, di sini cikgu sebenarnya sebelum kita tengok eksperimen yang telah dirakam, satu yang cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid di luar ialah cara macam mana untuk menggunakan penunu Bunsen. Kadang-kadang, Akmal, ini juga menimbulkan masalah dalam makmal. Kerana murid-murid tak tahu macam mana nak mengendalikan penunu Bunsen dengan betul. Okey.
Alright. Okey, Akmal nak belajar? Tapi sebelum tu cikgu, saya memang nak sangat. Tapi ingat tak tadi saya cakap saya baik minum air kan? Oh. Ya, saya perlu ke... jadi kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan mulakan eksperimen kita bersama dengan cikgu kita. Jangan mana selepas ini dalam air. Cikgu, tandas kat mana cikgu? Keluar tadi. Okey. Cikgu, dah sekarang saya dah okey dah, lega. Selamat kembali. Alright, masih lagi menyaksikan Mai bersama dengan kami. Hari ini subjeknya adalah biologi. Okey, cikgu, kita semua tak sabar. Apa lagi cikgu nak kongsikan kepada kita? Kata ada eksperimen lah sebagainya kan? Okey, silakan. Okey, jadi eksperimen tadi macam cikgu cakap, kita tidak akan lakukan di sini, di studio ni. Kita akan tengok video. Ada video. Jom kita tengok video ini. Let's go. Mana? Okey, video yang pertama yang murid-murid tengok di plasma ini ialah sebenarnya apabila kita melakukan ujian Benedict kepada gula penurun. Oh, ini dia. Ya. Okey. Jadi Akmal tengok kalau Akmal perasan cikgu tidak menuang terus daripada botol reagen kepada dalam tabung uji. Betul. Ya, cikgu tuang dalam beaker dulu. Kerana ini akan mengelakkan daripada bahan kimia kita tercemar. Kita tak boleh direct. Tak boleh, tak boleh secara langsung. Okey. Kita gunakan beaker, barulah kita tuang. Dan seperti biasa, apabila kita menggunakan sindir penyukat, pastikan meniskus untuk cecair ialah senyum. Jadi tepat pada ukuran kita. Kita letakkan 2 ml larutan uji yang kita nak uji tadi, glukosa ke dalam tabung uji. Seterusnya sekarang ialah larutan Benedict iaitu reagen yang kita gunakan pada hari ini. Baik. Jadi reagen ini juga 2 ml juga Akmal, sama saja. Sama juga. Sama. Okey. Dan semua bahan kimia kita Akmal mesti dipindahkan dalam beaker dahulu sebelum kita menuangkan dalam tabung uji ataupun bekal-bekal terhadap untuk mengelakkan orang kata pencemaran tadi. Ya, cakap. betul. Okey. Dan selepas itu dia akan tuangkanlah. Ya. Dan kalau Akmal tengok kan cikgu pakai sikit je dalam beaker. Kenapa kita tak nak membazir? Oh. Tapi kalau dapat pelajaran-pelajaran nakal ni habis satu botol. Ya. Kan buat apa tu dengan larutan Benedict? Tak tahu nak buat apa ke. Okey, dan seterusnya cikgu buat apa tu? Jadi cikgu campurkan. Ya, tadi dah 2 ml glukosa, cikgu campurkan dengan 2 ml Benedict dan seterusnya kita akan melakukan pemanasan. Pemanasan, pengkukusan, pendidihan. Semua tu sama tekniknya Akmal di mana kita akan meletakkan air di dalam beaker. Nanti Akmal akan tengok cikgu ada letak air dalam beaker. Jadi pemanasan kita bukanlah tabung uji terus kepada api, tetapi kita akan letakkan dalam air yang panas. Itu maksudnya. Dan dia nak hidupkanlah penuh Bunsen itu. Penuh Bunsen, hati-hati. Ya, biar mamal mestilah terbuka, biar ventilasi berlaku dengan baik kerana kita menggunakan penuh Bunsen. Ya, dan lepas dah dihidupkan cikgu, cuba tengok warna api tu Akmal. Biru. Ya. Jadi api biru api yang panas. Dah api yang baik sebenarnya kan? Betul. Okey. Panas tu. Ya. Okey, dan lepas tu kita akan letakkan ini namanya tadi. Apa tadi namanya? Kasadawai. Ya, untuk melindungi bahan kaca kita. Okey. Alright. Dan lepas itu kita akan panaskan dia kan cikgu Ya. Okey. Baik. Dan
Dan apa lagi cikgu dalam eksperimen ini? Okey. Apa yang kita cuba lakukan ialah kita memberikan haba untuk larutan Benedict tadi bertindak balas dengan larutan glukosa. Okey. Jadi apa yang yang berlaku di sini ialah kalaulah ianya larutan gula penurun, maka ia akan berubah warna. Kepada kamera. Sebab itulah gunanya reagent. Reagent kita Benedict tadilah, Akmal. Okey. Ini kalau itu dia bertukar dah cikgu. Ya, betul, Akmal. Jadi kita nampak ia pun telah bertukar daripada biru kepada merah butter. Merah butter. Ya. Okey. Ini menunjukkan bahawa larutan tadi mengandungi gula penurun. Itu dia antara eksperimennya. Cikgu, saya rasa macam tak puas lah ada satu eksperimen. Cikgu kata ada nak kongsikan lagi eksperimen, betul ke cikgu? Ya, sebenarnya bukan satu, dua lagi, Akmal. Dua? Kita minta satu, dia bagi tiga lah. Okey cikgu, jom. Okey, sekarang ni Akmal, kalaulah tadi Akmal tengok dekat depan ni ada bahan ya. Betul. Ada bahan glukosa dan kita juga ada sukrosa. Jadi video yang kedua ini kita ulang langkah yang sama dengan menukarkan larutan sukrosa. Sukrosa. Kalau tadi glukosa Akmal dah kata dalam kumpulan monosakarida, sukrosa dan kumpulan yang nombor 2 tu cikgu. Ya. Di apa? Sakarida. Disakarida. Pandai Akmal. Okey. Okey, ini dia. Ya, kalau murid-murid tengok langkah diulang. Ya, sama diulang. Okey. Baik, saya menantikan apa perubahan warna yang daripada warna biru ini. Nanti Akmal akan lihat. Saya rasa boleh saya teka ke cikgu? Silakan. Dia akan menjadi warna hijau. Hijau? Ya, cikgu. Okey, kita tengok. Hijau warna kegemaran juga ke? Tak juga, cikgu. Mungkin dia akan sama ada hijau atau dia akan menjadi warna merah terang pula. Tadi merah butter. Ini merah strawberry. Merah strawberry. Okey, kita tengok. Merah strawberry, hijau. Kita tengok mana satu. Tapi cikgu, langkah-langkahnya semua sama Ulang yang sama. Ulang yang sama. Okey. Cikgu, boleh tak saya fast forward? Untuk saya tengok hasil dia. Ada butang tak? Sekejap, saya tekan kat sini. Tak adalah cikgu. Okay, tak ada, kita kena tunggulah. Kita kena sikit tunggulah. lagi. Okey, cikgu. Apa antara perkara-perkara yang kalau pelajar-pelajar buat kan, dia punya common mistake dia, cikgu? Mungkin ada yang terlebih ke atau mungkin dia pakai api yang kuat sangat ke apa ke? Ya, betul. Macam orang tengok dekat video tu, kalau Akmal nampak, cikgu sedang membetulkan lubang pada penuh bangsa di mana itulah bekalan oksigen. Lagi besar lubangnya, lagi banyak oksigen masuk lagi biru. Lagi biru. Ya. Okey. Okey, ni cikgu, saya nantikan apakah kesudahannya, warna apakah? Tak berubah ke cikgu? Kenapa pula? Okey. Kenapa pula? Okey, sebenarnya Akmal, bila Akmal tengoklah kita ulang langkah yang sama pada gula ataupun disakaridas ataupun sukrosa, larutan sukrosa, ini menunjukkan sukrosa bukanlah gula penurun. Ianya gula bukan penurun. Maksudnya tak baguslah ke cikgu gula tu? Dia lambat sikit untuk digunakan. Dia lambat. Okey. Bila Akmal kata tak bagus, kita akan bincang dalam serumusannya. Walau bagaimana Pak Akmal untuk menerangkan eksperimen tadi, apabila kita tengok gula bukan penurun iaitu sukrosa tidak boleh diturunkan oleh larutan Benedict, kita perlu merawat. Di sinilah kita perlu mereka bentuk eksperimen macam mana kita hendak merawat gula bukan penurun sehingga ia boleh bertindak balas dengan Benedict. Alright. Mari kita saksikan video seterusnya. Lagi kan cikgu? Ya, ini dia kita nak tengok. Ya, ini video ni eksperimen dia cikgu baik. Ya. Saya nampak cikgu, saya nampak itu video dia. Okey. Jadi kalau murid-murid tengok apa yang akan dilakukan sebagai langkah mereka bentuk untuk selepas kita ataupun apabila kita menggunakan gula bukan penurun, kita perlu menambahkan atau merawat dengan asid hidroklorik cair. Okey, langkah yang sama juga cikgu. Langkah yang sama, yang tapi yang berbezanya Akmal, kita perlu didihkan sukrosa bersama dengan asid dahulu. Kenapa cikgu? Supaya ada rantaian, kan tadi dia disakarida dua bergabung, rantaian glikosidik diputuskan. Okey. Jadi di akan bertukar kepada mono. Ya. Okey. Wah. Okey, jadi kalau Akmal tengok cikgu telah pun meletakkan asid hidroklorik, ya betul, ke dalam mencampurkan dengan sukrosa. Sukrosa itulah. Dia sikit saja. Satu saja. Cekaplah mata Akmal ni. Cikgu terlupa ya. Asid hidroklorik adalah separuh daripada isi padu larutan kita.
Oh, dia tak boleh banyak-banyak cikgu Tak boleh. Okey. Tak perlu pun. Baik. Okey, jadi sekarang apabila telah dicampurkan, sekarang proses untuk kita memanaskan atau mendidihkan. Mendidihkan seperti yang eksperimen sebelum inilah. Sebelum ini. Okey. Cikgu, boleh saya tahu berapa lama untuk kita nak panaskan sukrosa itu, cikgu? Berapa lama? Berapa lama kita nak menantikan dia punya result dia lah daripada sama ada dia bertukar warna ke tidak, ke ataupun dia akan instant terus bila kita sebaik saja kita panaskan? Ini Akmal cakap bila kita letak Benedict ke? Yang ini. Yang ini cikgu. Kita nak menanti result dia, kita tunggu seberapa lama ke atau dia sekejap saja? Okey, kalau kita gunakan air yang betul-betul panas Akmal, sebenarnya cukup setakat seminit atau 2 saja. Oh. Kenapa dia jadi mana? Boleh rewind sikit ke? Sebenarnya Akmal, ini kita baru didihkan larutan sukrosa dan juga asid. Jadi dia tidak berubah apa-apa. Belum. Kita baru memutuskan ikatan glikosidiknya sahaja. Dia banyak proses yang ini. Sebab kita rawat dia. Yang ini saya tak suka. Sebab banyak proses. Okey, sekarang kalau Akmal tengok, cikgu letakkan serbuk natrium bikarbonat. Kalau tadi asid Akmal, betul. Sekarang ialah alkali. Asid jumpa alkali jadi? Dia jadi itu cikgu. Yang itu cikgu. Cikgu saya. Dia jadi apa cikgu? Neutral. Ya. Okey. Kenapa? Terima kasih Fika bagi jawapan. Kenapa neutral? Sebab larutan Benedict kita tidak akan berfungsi di dalam medium berasid. Betul. Maka kita akan neutralkan dahulu. Kali kalau jumpa tu jadi apa cikgu? Neutral. Pandai cikgu. Okey. Baik. Ini adalah kita akan masukkan kita punya kita akan buat langkah seterusnya bila sudah neutral, kita masukkan larutan Benedict untuk diuji. Okey. Baik, selepas kita dah putuskan tadi dia punya ni kan. Selepas kita dah menetralkan. Betul. Okey. Cikgu, saya kalau zaman sekolah saya cikgu kan, babak eksperimen ni saya akan duduk depan sekali cikgu. Sebab dia excited. Yelah, kelas lain mana ada. Kita nak bakar-bakar, kita nak campur-campur. Dulu eksperimen apa yang paling Akmal ingat? Bedah katak, cikgu. Bedah katak. Itu katak je saya melompat tak? Katak tu melompat tak bila bedah? Katak tu saya dah ni dah, cikgu. Okey, Akmal tengok warnanya apa sekarang. Setelah dirawat. Okey. Dia jadi warna merah bata? Ya. Maksudnya dekat sini adalah gula, dia tak ada penurun tu cikgu cakap tu? Dia bukan penurun, tapi setelah dirawat, dia telah berubah kepada gula penurun. Okey, baik. Ini dia. Sekarang ni, ni ada 3 tadi. Kalau Akmal tengok, di sebelah satu, daripada video 1, gula penurun. Yang kedua ialah tanpa rawatan asid dan yang ketiga dengan rawatan asid. Okey, baik. Cikgu, mana lagi video dia lagi, cikgu? Takkan dah habis? Dah habis. Dah habis. Eksperimen. Dah habis dah. Ingat ada lagi. Saya sukalah cikgu eksperimen tu. Jadi, ada lagi cikgu eksperimen? Slot yang lain. Slot yang lain. Okey. Sekarang ni kalau Akmal tengok, sebenarnya cikgu dah bawa ya. Saya bawa di dalam studio hasilnya. Ini dah siap. Ya, cikgu bawa hasilnya lah saja ya. Cikgu buat pukul berapa ni cikgu tadi? Itulah kan. Pukul berapa dah buat ni. Baik, cikgu terangkan yang hujung tu dulu cikgu. Silakan nombor 1. Kalau kita tengok Akmal tadi macam apa yang Akmal nampak dalam video, ini ialah nampak perubahan daripada warna biru kepada merah bata. Yang maknanya ini gula penurun dan ini ialah yang kita gunakan larutan glukosa. Cikgu angkat sikit yang tu. Okey, bagi diorang nampak. Ya? Okey. Yang kedua Akmal, kita menggunakan larutan sukrosa. Tetapi kita tak guna, kita tidak merawatnya. Tidak guna asid. Jadi ia tidak berubah. Tidak berubah. Itu cikgu tunjuk dekat sana. Yang tu. Nampak tak? Dia tidak berubah. Manakala apabila kita telah mereka bentuk dan kita telah merawat dengan asid, kita uji dengan larutan Benedict, maka ianya telah mendapat result positif, itu berubah kepada mendakan merah bata juga. Okey. Tapi ini dia lagi pekat, lagi terang warna dia sebenarnya kan, apa yang saya perasan daripada mata saya. Okey. Murid-murid dengar tak Abang Akmal cakap apa? Apa dia? Abang Akmal kata warna dia lebih terang. Okey, dengan itu Akmal, cikgu nak bawa sikit di sini. Okey, untuk membincangkan. Ya, betul. Okey, apa yang saya di sini boleh cikgu? Boleh. Akmal boleh nampak? Boleh cikgu. Sorry. Okey, ini Kak Amal salah satu konsep dalam menggunakan larutan Benedict di mana kadang-kala hasil yang kita perolehi tidaklah semestinya berwarna merah bata. Okey. Jadi hijau,
kuning, jingga dan merah semuanya menampakkan atau memberikan result yang positif, iaitu terdapat gula penurun di dalam larutan yang kita uji. Ingat ya murid-murid? Okey. Kenapa terdapat perbezaan warna? Macam Abang Akmal kata tadi, warna terang. Ya, tapi hijau pun boleh juga jadi positif. Ini bergantung kepada kepekatan gula penurun di dalam larutan yang kita uji. Sekiranya molekul ataupun kepekatan gulanya tinggi, kita akan dapat paling hujung, iaitu merah butter. Lebih daripada 2% kandungan larutan itu mengandungi glukosa ataupun gula penurun, maka warnanya merah bata terang. Walau bagaimanapun, sekiranya murid-murid menggunakan peratus gula penurun yang sangat rendah, ianya masih positif tetapi kemungkinan berubah kepada hijau sahaja. Okey, itulah dia cikgu. Cikgu, saya ada nampak cikgu kat sini dia tulis. Guru menerangkan setiap langkah-langkah eksperimen boiling di TV plasma. Oh, ini skrip cikgu. Ingatkan apa? Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Okey, anak semua jangan kembali kalau nak lagi mengenai eksperimen ini selepas ini dalam Mahir. Alright, jangan ke mana-mana. Alright, masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan kami. Baik cikgu, kita dah tahu dah kan jenis-jenis gula, kita pun dah buat eksperimen kenapa dia jadi warna biru, kenapa dia jadi warna merah bata. Tapi menjadi persoalannya kat sini cikgu kan, antara ketiga-tiga jenis gula tersebut, sebenarnya mana satu jenis gula yang bagus cikgu? Sebab saya tahu kalau kita makan nasi banyak sangat pun tak bagus. Sebab dalam nasi ada gula. Lepas tu dah makan nasi dah dapat kita ada salah satu jenis penyakit yang kita saya pasti semua orang tahulah kan. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan cikgu, mana satu jenis gula yang harus diambil dengan sukatan yang banyak dan betul. Okey, terima kasih Akmal. Jadi sebenarnya murid-murid, apa yang Abang Akmal tanya itu akan membawa kepada kenapa pentingnya topik boleh membezakan gula penurun dan gula bukan penurun. Ya. Jadi sebenarnya pengetahuan atau kepentingan boleh membezakan gula penurun dan gula bukan penurun ialah aplikasi dalam kehidupan seharian kita juga Akmal. Macam Abang Akmal tanya tadi, gula mana yang lebih baik? Sebenarnya apa-apa pun jenis gula perlulah diambil tidak secara berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, macam yang setelah Akmal tengok kan melalui eksperimen tadi, gula monosakarida sebenarnya memberikan tenaga yang cepat. Betul. Kalaulah kita sedang melakukan aktiviti aktif. Okey, seperti bersukanlah, bersenam dan sebagainya. Walau bagaimanapun, untuk memastikan gula tadi bertahan lama Akmal, kita perlu mengambil polisakarida. Sebab itu nasi pun mesti makan, buah-buahan pun mesti makan. Sebab dua-dua itu akan berikan gula ataupun penggunaan dalam sel kita kadar yang berbeza-beza. Okey. Dan untuk membincangkan dengan lebih lanjut, kesan pengambilan gula macam Akmal cakap tadi mungkin ada memberikan kesan negatif kepada tubuh badan kita. Betul. Ya, cikgu inginlah berkongsi dengan studio, dengan murid-murid di luar.
dengan Abang Akmal. Kita nak tengok apa yang cikgu bawa di sini ialah tentang penyakitnya, iaitu penyakit diabetes. Penyakit diabetes yang secara khususnya diakibatkan oleh aras glukosa yang berlebihan di dalam badan. Cikgu, ini memang statistik yang betul dan sahih Sahih, Akmal. Okey. Jadi kan apa yang cikgu nak tunjukkan di sini, kalau kita tengok apabila kita telah belajar tentang kesan-kesan pengambilan gula berlebihan, maka apabila kita membeli produk makanan, terutamanya yang terproses, berhati-hati, sentiasalah membaca label, di mana murid-murid perlu mengambil tahu apakah gula ataupun jenis gula yang terdapat pada produk yang kita hendak makan. Atau kita nak ambil. Sekarang ni dapat Akmal melalui statistik yang cikgu kongsikan di sini. Kalau Akmal nampak kan, semakin meninggi. Semakin ni telah pun melampaui sasaran. Oh. Okey. Pesakit diabetes telah pun lebih daripada yang disasarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini sangat bahaya. Walaupun gula itu manis, sedap, tapi rupa-rupanya kalau secara berlebihan akan berikan kesan-kesan negatif kepada tubuh badan kita, Akmal. Baik. Cikgu, saya ada kawan lah. Dia Miss Universe. Kan? Saya ada kawan lah, tapi saya tak sebut nama dia lah kan. Dia memang suka minum cola. Air cola kan. Tapi zaman sekarang kalau tengok cola pun ada apa yang macam yang stevia panggil. Okey. Itu sebenarnya macam mana cikgu? Adakah bagus ke atau tak bagus? Dan juga ada yang macam dia tak tanpa gula katanya kan. Tapi sebenarnya memang ada gula ke tak ada cikgu? Kalau air berkarbonat seperti itu. Okey. Orang panggil apa? Diet cola. Diet cola ataupun stevia. Okey. Stevia ni adalah satu bahan yang memberikan rasa manis. Rasa manis, walau bagaimanapun ia tidak ada kandungan gula, karbohidrat tadi itu. Jadi memberikan the sweet taste, rasa manis tadi. Dan bila aku cakap tentang cola, diet cola, sebenarnya semua minuman ataupun makanan terproses memang ada gula. Walaupun macam mana rendah sekalipun, ia tetap mengandungi gula. Maka yang terbaik ialah kawal jumlah pengambilan. Dan sudah pastinya ambillah yang rendah gula. Okey, macam yang diet tu lah, diet cola semua tu, yang zero kata. Zero semua tu. Tapi sebenarnya masih ada lagi lah kan. Ya, sebab pemprosesan makanan tu memerlukan gula, Akmal. Okey. Dan sejujurnya kan cikgu, kalau kita nak sebut pasal gula ni, saya rasa ianya sangat takut untuk kita bincangkan cikgu kan. Sebab kita tak tahu ramai orang yang suka makanan ataupun minuman yang manis semua kan cikgu. Sejujurnya lah, satu hari tu berapa banyak kandungan gula kita kena ambil cikgu? Kita kena kira juga macam tadi kan kita ada kira kan pengambilan air, kita punya berat badan kali berapa. Kalau gula berapa pula macam mana kita nak kira cikgu? Okey, oleh kerana tadi ini bergantung je, ini hanya secara umum saja. Saya bergantung kepada latar belakang kesihatan, saiz badan dan sebagainya. Tapi secara umumnya sehari sekali sahaja air manis dan nasi tadi kalau boleh sukatannya seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan, suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Okey, baik ingat suku-suku separuh. So, nasi juga ada gula? Betul. Yes, sekarang cikgu baru saya faham kenapa setiap kali saya keluar kawan saya yang Miss Universe tu, dia hanya minum air putih je. Sejak bila kita keluar kan? Okey cikgu. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu di atas perkongsiannya hari ini mengenai subjek biologi di dalam karbohidrat kan. Sebenarnya kita nak makan apa saja tak salah. Yang penting kita kena bakar balik kalori itu. Betul. Itu yang paling penting kan. Dan ingat kalau kita sekarang seronok makan tak jaga, nanti jangan salahkan orang lain kalau kita dapat penyakit. Alright cikgu, terima kasih banyak cikgu dan kepada anda semua. Kita akan jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Saya Akmal Azri. Bye bye. Assalamualaikum.